Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita pada malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Fasa 3A Seremban Selatan kita. Alhamdulillah, yang tidak putus-putus sedaya upaya cuba untuk menghidupkan, mengimarahkan, ataupun kita kata melakukan pelbagai program. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi hujjah, menjadi dalil untuk kita diizinkan oleh Allah untuk bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi yang memimpin, mengetuai solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbicaraan berkitab kita dalam karangan Risalah At-Tazkiyah fil Ahwal An-Nafsiyah, iaitulah Mutiara Tasawuf, karangan siapa? Syekh Ibnu Athaillah, ulama besar dalam bidang tasawuf. Diterjemahkanlah dalam bentuk bahasa ataupun perenggan yang mudah untuk kita faham. Boleh? InsyaAllah kalau tak silap Ustaz, kita tengok muka surat 9 perenggan bawah. Betul ke? Betul Okey, kita tengok sikit. Kata musannif rahimakumullahu ta'ala, menerusi kefahaman terhadap istilah dan matlamat utama tasawuf. Okey, tasawuf hari itu kita dah bicara dah. Banyak pencerahan ataupun takrif daripada kalangan ulama. Betul? Ada yang kata tasawuf ni adalah bergantungan harapan semata-mata kerana Allah. Tak ada makhluk-makhluk ni. Apa-apa, baik, buruk, lapar, kenyang, berjaya, gagal, semua daripada Allah. Pergantungan. Ada ulama kata lagi apa? Tasawuf tu bermaksud memaksud taubat. Tasawuf, tasawwufa. Betul? Taubat, minta ampun lah. Itu je lah. Sebab tu untuk umat Nabi Muhammad, pintu paling besar adalah pintu taubat. Pintu syurga besar juga, tapi tak boleh lawan pintu taubat. Sebab apa? Sebab diberikan kelebihan
untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang yang macam kita ni lagi-lagi banyak buat silap. Betul? Kadang-kadang buruk sangka, kadang-kadang tak buat baik kepada keluarga kita, kadang-kadang tersilap kata dengan orang tua kita. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kamu menjaga ibu dan ayah kamu menantikan kematian, sedangkan ibu dan ayah kamu menjaga kamu menantikan kebahagiaan. Allahu Akbar. Betul tak? Macam mana hebat pula kita. Nah, mak sakit ni, ayah sakit, stroke, koma, kanser. Ustaz, kalau kata Allah Ta'ala nak ambil nyawa Ustaz, saya redha lah Ustaz. Nampak? Nah, beza lah. Katalah contoh kita lah ada anak umur 2 bulan ke 3 bulan ke, cucu lah. Kalau cucu tu tak nampak sangat, sebab biasanya atuk memang sayang cucu. Betul tak? Jarang atuk tak sayang cucu, kan? Ataupun wan lah, wan memang sayang cucu. Kadang-kadang anak dia pun dia tak sayang macam tu. Betul tak? Jealous juga. Nah, kadang nak cakap dengan mak kita, bu, ibu sayang cucu kemain lagi. Kalau dulu saya, diperambatnya kita. Nah, beza lah. Kita tak mau buat istilah nenek, wan ataupun kepada cucu dia. Kita buat kita lah, mak dengan ayah. Nah, katalah anak kita setahun ke 2 tahun ke, orang kata apa? Paru-paru berair ke, cocok sana, cocok sini, hidung tali. Nah, paip sana, paip sini, tiup sana, tiup sini. Oh, ya Allah, segala macam ustaz kita WhatsApp. Betul tak? Ustaz, tolong ustaz, semayang hajat ustaz. Ustaz, tolong ustaz, doakan anak saya ustaz supaya sembuh. InsyaAllah, insyaAllah. Kita jaga anak, menantikan untuk kebahagiaan. That's mean untuk dia teruskan hidup dia. Betul? Tapi kita jaga mak ayah kita. Tak usah cakap orang lain. Kita. Dia mengaji tasawuf ni, jangan tengok orang lain. Nah, kalau boleh lah ustaz, tumbik terbit sikit. Betul tak? Kalau kata nyawa dah tak ada tu ustaz, nah, kami redha lah ustaz. Walhal dia dah malas nak jaga mak dia dah. Nampak? Nah, ataupun istilah, tak apalah ustaz. Tapi jarang kita tengok seorang ibu dengan ayah, ustaz, kalau kata Allah Ta'ala nak ambil nyawa anak saya setahun ni ustaz, ambil lah ustaz. Jarang feeling tu ada macam tu. Betul tak? Perasaan macam mana pun yakin, ustaz, saya yakin anak saya pokok mana pun Allah Ta'ala bagi semua. Saya WhatsApp dah ustaz-ustaz. Apa tu penting sahabat-sahabat kita orang soleh. Nah, saya WhatsApp dah AJK Surah An-Nur, saya WhatsApp dah masjid sekian. Saya minta tolong sangat. Nah, selepas sembahyang Isya, jika mana-mana hamba Allah tak keberatan, pakat-pakat buat sembahyang hajat untuk anak saya, bla 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 bla. Macam mana pun, apa doktor cakap pun, peratusan di lubuk hati kita, anak aku insya-Allah boleh sembuh. Tapi beza dengan mak dengan ayah. Doktor kata dah boleh dah bawa balik tu. Dah sembuh ke doktor? Saya tengok makin teruk. Faham-faham lah kalau bawa balik tu. Nah, jangan tak reti pula. Dah sihat dah. Walhal doktor buat macam tu. Nah, suruh ahli keluarga pakat-pakat mai lah. Nah, tengok dalam sehari 2 hari mengikut ilmu doktor. Tapi macam tu lah, kebiasaannya betul lah. Nah, arwah makcik saya kanser payudara. Dia tampin. Nah, belayar tampin di 9. Nah, doktor di Putrajaya, dia pergi buat apa? Apa nama dia? Kemo. Nah, doktor pun kata kepada suami dia lah, nah, cik, dah boleh dah bawa balik dah. Nah, masuk dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah, saya panggil anti Syidah, arwah lah. Nah, alhamdulillah dah boleh bawa balik dah. Nah, kita duk ingat makin sembuh. Nah, tapi faham lah kalau signal tu. Nah, kalau balik pun ambulans hantar. Nah, kalau balik pun tak boleh nak macam biasa lagi. Faham dah lah. Nah, itu beza antara family lah. Tapi yang kita nak bicarakan dekat sini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, beza. Kamu jaga mak kamu, bagaimana pengharapannya? Kamu pula jaga anak kamu, bagaimana pula pengharapannya? Jadi dia kata, yang pertama taubat tasawuf, yang kedua safau ataupun sufi.
Nah, iaitu bersih. Nah, bersih ada lagi taharah. Nah, itu daripada sudut cuci badan kita. Hadas besar, hadas kecil. Orang panggil bersih juga, tapi dalam bab taharah. Tapi kalau bersih, orang panggil apa ya hati kita? Suci. Nah, ataupun orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil apa ya? Tak bercampur lah benda-benda buruk. Tu dia panggil safau. Nah, yang kedua waw membawa maksud wilayah. Nah, wilayah maksudnya apa? Wali-wali Allah. Nah, waw tu dan fa yang terakhir bermaksud fana. Nah, fana maksud dia apa? Binasa. Binasa maksud dia apa? Tenggelam. Tenggelam maksud dia apa? Aku tak ada apa-apa selain daripada Allah SWT. Nah, susah aku pun sekejap, senang aku pun sekejap, kaya aku pun sekejap, miskin aku pun sekejap, aku ada takhta pun sekejap, aku tak ada takhta pun sekejap. Fana. Belaka-belaka jadi, saya yakin Ustaz, semua ada hikmahnya. Nah, apa mau berlaku? Payah nak sampai tangga tu. Nah, payah. Terus kata orang lain, ni yang duduk depan ni, hok ceramah malam ni. Nah, Ustaz duduk tambah rumah belakang, renovate dapur. Nah, kita bagi duit dah. Tak siap-siap lagi sampai sekarang. Telefon tak angkat. Tak angkat dah. Nah, kadang-kadang geram juga. Betul? Dalam hati fikir, astaghfirullahalazim, apa benda lah buat macam ni. Nah, kita tambah belakang sikit kan. Sampai ke sudah. Nah, dah bagi duit dah. Nah, tapi Allah Ta'ala tu uji Ustaz. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantarkan orang-orang yang boleh bantu balik. Nah, banyak juga rugi. Kalau kira-kira tu lebih kurang dalam 10,000 juga. Dengan nilaian yang kita dah serahkan tapi tak buat. Lebih kurang RM 10,000 juga. Nah, tapi tak apalah ya Allah. Adalah tu sesuatu yang Allah Ta'ala nak letakkan tu. Daripada satu sudut lah. Satu sudut lepas ni berhati-hatilah. Jiran-jiran semua kata, apa pasal Ustaz bagi-bagi duit tu semua kat dia? Patutnya biarlah siap dulu jiran-jiran. Tak adalah Ustaz, tak nampak pula yang dia macam nak tipu. Nah, tak berangkat telefon, tak adalah pula sebab kita tak biasa nak menipu-menipu orang. Nah, maksudnya kita kalau orang bagi tanggungjawab tu kita buat. Nah, ada orang kata, kenapa Ustaz bagi serahkan semua? Nah, dah tahu dia minta sekian-sekian tu, biarlah dulu bagi, apa orang panggil processing. Maksudnya macam ada 10% bagi sekian, 30% bagi sekian. Yang Ustaz bagi-bagi semua, apa? Dia duk kata dia nak pakai duit. Nah, lah sampai ke sudah. Nah, lebih kurang dalam itulah nilaian dia. Tapi tak apalah. Nah, maknanya apa? Kita fana. Fana apa? Adalah tu. Nah, kekurangan yang Allah Ta'ala letakkan. Tu satu sudut lah. Nah, tapi daripada satu sudut lagi, maknanya kena berhati-hati. Kena waspada. Kena cermat. Nah, nak buat satu-satu benda tu, tanya-tanya orang-orang tua-tua dulu. Tanya orang yang lebih arif daripada dalam bidang, bukan bidang kita. Nah, maka sebab tu perkataan tasawuf ataupun perbicaraan tasawuf ni panjang lebar daripada kalangan orang-orang fuqaha, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang soleh. Habis. Kata dia, menerusi kefahaman terhadap istilah dan matlamat utama tasawuf, barulah manusia mampu merasakan kemanisan. Bermujahadah. Apa bermujahadah tu ibu-ibu? Tulis sikit dekat situ. Tulis sikit bermujahadah tu. Iaitulah bersusah payah. Tulis sikit bermujahadah tu. Iaitulah bersusah payah. Iaitulah bersusah payah dalam mencari kejayaan, dalam mencari kejayaan dan redha Allah. Titik. Bersusah payah dalam mencari kejayaan dan redha Allah. Bersusah payah. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah datang ni hujan-hujan, bawa kitab nak mengaji. Susah payah. Nah, duduk bawah lagi pula. Betul? Ada urusan, tangguhkan dulu seketika, lepas ni sambung balik. Bersusah payah. Ustaz pula bersusah payah juga, datang jauh-jauh.
Nah, hujan-hujan bersusah payah untuk capai kejayaan dan mardatillah. Kejayaan tu mana? Mardatillah tu mana? Di dalam syurga Allah. Itu kejayaan sebenar. Itu tempat kita sebenar. Sebab tu kata Syekh Ibn Ata'illah dalam satu kitab yang lain, Tajul Urus, dia kata kepada kita, kita nak pergi syurga, alhamdulillah. Itu tempat kita. Nah, abadan abadan. Tetapi jangan lupa, banyakkan doa untuk elak azab api neraka lagi. Kalau sehari minta untuk masuk syurga 10 kali, cantik, teruskan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan kami, ya Allah, untuk masuk di dalam syurga-Mu, ya Allah. Izinkan kami untuk masuk ke dalam tempat-Mu, ya Allah. Izinkan kami untuk masuk dalam tempat yang termulia, ya Allah. Di dalam syurga Jannatul Firdaus, tanpa hisab dan kiraan-Mu, ya Allah. Cantik, teruskan berdoa. Tetapi kata Syekh Ibn Ata'illah, kalau sehari 10 kali kita minta untuk masuk syurga, 20 kali, 2 kali ganda atau 3 kali ganda untuk doakan untuk elak azab api neraka. Sebab apa? Sebab apa kena doa elak azab api neraka tu lagi banyak? Bukan kata salah doa minta masuk syurga tu. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua masuk syurga. Semua. Kecuali jangan 2. Ingat lagi tak? Saya kata yang pertama syirik, menduakan Allah. Yang kedua murtad. Yang tu tak ada lah. Itu keluar daripada list kita lah. Syirik. Nah, pergi sembah tok pekong ikut lah. Atau murtad. Boring lah ustaz. Asyik agama Islam dia nak try lah sekali masuk kafir Kristian ke ustaz. Nah, nak masuk Yahudi ke? Ni tak ada tempat dia lah. Nah, abadan abada selama-lama dalam api neraka Allah. Tapi orang Islam jahat macam mana, asalkan jangan 2 tadi, tetap masuk syurga. Tetapi didahului dengan bakar dalam api neraka Allah. Itu yang Syekh Ibn Ata'illah kata, ambil daripada perkataan orang-orang soleh sampai kepada hadis Nabi SAW, doa untuk elak, doa untuk masuk syurga, teruskan. Tapi minta sekali dalam doa lepas habis sembahyang. Nak naik kenderaan, nak mula pekerjaan, nak hantar anak sekolah, masuk daripada rumah. Minta, ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka. Kerana apa? Kerana tak semua umat Nabi terlepas azab api neraka. Tak semua. Kena bakar. Itu apa hal dosa kau? Saya ni tak ada apa malaikat, cuma tak sembahyang ya. Khianat orang, tak ada tipu orang, tak ada tak sembahyang. Neraka Saqar. Kau duduk dalam tu. Nah, berapa lama, berapa tahun, berapa puluh ribu tahun, nanti Allah Ta'ala hisap-hisap kira-kira. Lepas tu kau keluar lah. Engkau pula apa hal? Saya tak ada apa buat malaikat, cuma saya ni kuat pelagakan orang. Nah, orang elok-elok saya kata orang ni buruk, orang tu benci orang ni, mengadu domba. Tu kerja saya lah tu. Kau masuk neraka sana dulu. Nah, tempat kau memang dalam syurga, aku rembah dulu dalam api neraka Allah. Itu yang kita tak faham tu. Sebab kata Nabi, semua daripada tu lepas habis dibakar, diuji, diseksa, diazab, datanglah satu keputusan yang besar, kabel yang paling besar, syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak tahan. Tak payah cerita azab api neraka lah. Padang mahsyar tak tahan. Padang mahsyar. Tak payah cerita api neraka lah, jauh sangat api neraka tu. Nah, duduk padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala hasyar. Nah, halau. Hasyar ni asal perkataan halau. Nah, halau. Pergi sana. Nah, takkan banyak jangan pergi depan. Pergi depan cepat. Nah, macam kalau kita beratur kan. Nah, keluar. Nah, hasyar. Halau. Ni kau dibangkit ni daripada kubur ni. Nah, semua pergi hasyarkan di padang mahsyar. Maka ulama khilaf, macam mana nak tahu keadaan padang mahsyar ni huru-hara, haruk pikuk. Nah, sebilangan ulama mengatakan setiap kali kita berada pada bulan Zulhijjah ketika wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf padang Arafah, wah, kecoh dia. Lepas tu semua sama. Engkau gubernur ke, kau apa ke, kain ihram semua sama.
Tak kenal pun. Engkau gubernur Zimbabwe ke? Kau tak ada. Macam itulah perumpamaan padang mahsyar. Umpama saja, tapi padang mahsyar lagi teruk. Nah, dengan kelang kabutnya, dengan perkataan nafsi-nafsi, nah, mak jumpa anak, anak jumpa mak, suami jumpa isteri. Yang tolong, minta maaf bang, nafsi-nafsi bang. Hari ni tak ada dah nak tolong abang dah. Nah, yang ni pula kata pula, yang tolong yang. Nah, apa pasal tu? Abang ni tak lopeh ni yang, padan muka abang. Nah, nasib lah bang nak buat macam mana? Nafsi-nafsi lah bang. Mari nak jawab pergi surau malah. Contoh lah kan? Nah, tak nak dengar. Nah, nak minta maaf. Tak ada dah. Kecuali baru datang besok ni negeri akhirat besok, syafaat-syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kata susah payah. Ada kalau tengok dalam ada satu kitab, nama dia kitab Jauharul Maut. Dia kata apa? Orang-orang yang berjaya ni, kebanyakan, bukan semua, berasal daripada susah-susah. Kalau tuan-tuan ibu-ibu tengok ulama-ulama, orang-orang soleh, tak kira lah siapa-siapa lah, jaranglah orang yang berjaya-berjaya ni keluar-keluar aja memang orang hebat-hebat dah. Jarang. Bukan kata tak ada, sukar didapati. Nah, tapi tengok CEO tu, tengok orang sana, tengok pengarah sana, tengok ulama sana, tengok habib sini. Nah, kadang-kadang sampai ikat perut nak makan. Nah, kadang-kadang sampai duit pun tak ada, sampai belanja pun tak ada. Contoh, Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, paling miskin. Nah, sampai pen pun tak ada nak tulis. Baju pula pelik daripada orang. Orang dua-dua elok macam ni, dia sebelah besar. Baju Imam Syafi'i sebelah kiri ni labu, sebelah kanan ni pendek pula, kacip macam ni. Tak pelik tengok tu, sebelah labu macam apa congsam apa. Nah, sebelah labu, bukan nak mempersendakan. Sebab apa? Tengok dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Mahzanul Jawahir, belakang tu dia ada cerita berkenaan dengan kepribadian Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, Muhammad bin Idris. Sebab apa? Sebab miskin, beg tak ada, kitab masuk dalam lengan. Kitab kita kurang-kurang ada lah beg ni ha. Nah, ibu-ibu tu bawa lah kurang-kurang kita punya beg-beg tu ada lah. Nah, anak-anak kita sekolah tu kurang-kurang beg tu ada lah. Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala tanya, apa pasal baju syekh sebelah besar, sebelah kacip? Nah, sebelah tadi aku simpan barang maka aku peluk. Yang sebelah pula aku tak nak mudah kotor. Kalau labu-labu kotor, mudah kotor, aku baju tak ada, terhad baju aku, duk lesik sana, lesik sini. Kadang-kadang nak makan, kadang-kadang nak tidur, kadang-kadang nak baring, kadang-kadang nak mengaji. Mudahlah kotor kalau besar-besar. Nah, jadi rangkumkan sebelah kanan tadi tu. Supaya apa? Supaya jarang ataupun susahlah nak kotor sikit. Kotor juga tapi lambat. Nah, sampai macam tu sekali. Kotlah ayah-ayah kat surah An-Nur ni ada buat baju macam tu juga. Cuba bawa Ustaz nak tengok. Nah, Ustaz ni Ustaz, saya ni memang dhaif, pakai miskin nama dia Ustaz. Nah, jaranglah kita tengok macam tu. Nah, sebab apa? Sebab sampai tak ada duit sangat untuk nak berbelanja untuk mengaji ilmu agama Allah. Tapi punya hebatnya Al-Imam Syafi'i, martabatnya mujtahid mutlak. Beramal di dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah. Sebab tu Nabi sebut, tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Tidur orang alim tu lebih baik. Sebab apa? Tidur sebelumnya ambil uduk, tidurnya dulu ingat Allah, tidurnya dulu baca doa, tidurnya mudah-mudahan syahadah, takut-takut besok tak bangkit. Nah, berbanding ibadat dengan orang yang jahil, tak reti sekarang habuk, belasah je ikut dah. Nah, kalau dalam bab solat tu takbiratul ihram tu imam tak bunyi bar lagi, dia dah angkat takbir dah, Allah dah bunyi dah. Nah, kalau dalam bab mandi wajib tak tahu apa benda, nak jatuhkan niat dekat mana. Kalau dalam bab jual beli pula tak tahu apa benda, terima kasih.
Terima kasih bukan akad jual beli. Terima kasih kena sebut selepas daripada saya beli, saya jual, ataupun tak sebut memadai dengan transaksi resit. Sah. Nah, tak tahu. Sebab tu ulama Nabi sebut ibadat tidur orang yang alim lebih baik daripada ibadat orang yang jahil. Ibadat tu cantik, kena buat. Jangan tak buat pula. Tapi ni majlis ilmu ni, kuliah orang buat. Tengok YouTube tu sampingan. Tengok Facebook tambahan rujukan. Ni duduk dalam majlis ilmu ni. Itu dia panggil jalasah. Nah, tak reti apa benda. Akad jual beli pun tak tahulah macam mana. Hutang, kita bagi hutang. Jangan. Okey. Pinjam dulu bang. Pinjam lain. Kalau ikut kitab betul-betul pinjam, awak ambil yang ni, awak kena serah yang ni juga. Kalau kita pinjam duit tu kena bagi balik. Tapi dah istilah orang kita sebut pinjam, tak ada apa-apa masalah lah. Okey je. Sebenarnya hutang. Nah, saya serahkan apa pinjaman ini, ataupun saya berhutang dengan Ustaz RM2,000. Tapi orang kita dah sebut pinjaman, tak apa. Akad. Ni saya serahkan RM2,000 ni sebagai abang hutang kepada Ustaz sebanyak RM2,000. Dan abang berjanji untuk bayar sebelum akhir daripada bulan Mac. Biar detail walaupun Allah. Nah, macam zaman Tok Kaduk nak berlapar-lapar. Dia bukan masalah Tok Kaduk tak Tok Kaduk. Besok yang tak bayarnya kau. Itu yang hawa nama dia. Nah, mana ada den pinjam? Makin kau pinjam. Kata bagi pinjam dulu. Esok ada. Nampak? Kita pula nak pakai duit. Tu dia ada lafaz. Ni Ustaz, saya serahkan pada Ustaz. Ustaz kata Ustaz nak hutang RM2,000 kan? Nah, Ustaz nak buat apa Ustaz? Ustaz nak bayar duit kereta dululah. Nah, Ustaz nak bayar duit rumah dululah. Ustaz nak pinjam rumah tak apa sihat, nak bayar duit dekat doktor. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Nah, Ustaz datanglah rumah. Nah, call jangan bagi. Tu semua scammer nama dia. Nah, ni Ustaz Nazri ni Abang Zul. Nah, ataupun apa? WhatsApp ke, jangan layan. Nah, ini ramai ustaz-ustaz terkena ni. Dia bubuh gambar kita tapi nombor lain. Ni Ustaz Nazri ni baru tukar nombor ni. Nah, ni Abang Zul Abang Zul surah An-Nur fasa 3 Seremban. Ya Ustaz, kenapa? Ustaz ni emergency ni. Kenapa? Ustaz nak pinjam RM5,000 ni. Nah, anak tak sihat. Pembohong banyak berlaku dah. Nah, tak payah duk layan. Nah, kalau Ustaz nak, Ustaz datang betul-betul. Dia orang kalau nak pinjam betul-betul terdesak, dia mari. Nah, dia tak kira jauh macam mana pun dia datang. Kan? Jadi tu satu sudut tu hati-hati. Nah, jadi nak bagi pinjam tu betul-betul. Nak bagi hutang tu. Ustaz, saya serahkan RM2,000. Ustaz hutang kepada saya dan Ustaz berjanji untuk bayar akhir daripada Februari 2023. InsyaAllah Ustaz. Nanti saya tulis dekat WhatsApp ke. Kita punya akad ni. Tapi ni saya lafazkan Ustaz. Ustaz terima hutang ni dan insyaAllah Ustaz akan usahakan bayar sebelum akhir daripada Februari 2023. Jelas lah. Nah, sama juga tuan-tuan sewa beli. Tuan-tuan sewa pada orang. Kena tahu. Itu kata tidur orang alim lebih baik daripada ibadatnya orang jahil. Ni saya terima ni sewa bulan 12. Untuk rumah tersebut nilaiannya RM700, RM800. Clear kat situ. Nah, apa-apa pun, biar ada lafaz kita ataupun sekarang lebih kepada black and white lah. Cuma dia dalam kitab kata beramal di dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah. Maksudnya kita beramal dan kita reti serta faham. Dia menjamin mahabbah. Mahabbah ni apa? Kasih sayang dalam ibadat tu. Orang kalau dah jaga doa, dia payah nak tinggal. Ada. Tapi kena tengok jugalah. Kalau makan gaji kena minta izin dulu. Kita kat pejabat, ikut dan kita je nak buat. Jangan. Tu sunat. Melainkan bos kata, tak apalah kau nak semayang, semayanglah 10 minit. Jangan 1 jam nak semayang doa. Nah, banyak pengalaman saya ceramah kalau dekat pejabat, bukan bos tak bagi. Nah, tambah musim World Cup, dia boleh itikaf pula dalam surau. Lepas semayang doa tu, bos jenuh cari. Mana si Pulan ni kata nak doa 5 minit, 10 minit, okey lah. Tengok syahid dalam surau pejabat.
Tanya apa hal kau ni jang? Ustaz apa tu? Nah, bos tak larat bos World Cup malam ni. Nah, jangan melainkan kita dapat izin. Boleh dah. Tak apalah, mudah-mudahan. Nah, adanya orang jaga duha ni berkat syarikat kita. Nah, rezeki itu bertambah-tambah. Tak apa, orang yang faham. Dan kita sebagai staff kena hati-hati. Ni banyak ni. Nah, kan? Nak semayang pun sampai macam tu tau. Kecuali fardu tak adalah. Nah, bos tak bagi pun wajib kena buat juga. Sebab dia hak Allah. Bos kata jangan semayang zuhur. Saya tak suka buat semayang zuhur. Nak semayang zuhur balik rumah. Nak semayang asar balik rumah. You apa pasal? You kerja-kerja. You mau kerja ke? You tak mau kerja? You dah lepas semayang, asyik semayang. Tadi zuhur mah. Ini asar mah pukul 5 mah. Contoh. Tadi zuhur. You tak tahu kah? Satu hari kita mesti mau semayang 5 kali. You asyik semayang. Tarak. You mau semayang ke? You mau balik? Tak apa, tak ada masalah. Berlambak-lambak rezeki Allah Ta'ala jamin pada kita. Tapi jarang lah. Ada. Tapi jarang. Kadang-kadang kena satu tempat, dia pula tanya kita. Dia tanya, you hari ni tak ada semayang ke? Dia tanya kita. You Muslim kan? Apa pasal sekarang sudah pukul 2, you tak ada semayang lagi? Dia pun tanya kita pula. Cina ke India ke? Ikutlah. Tanya kita pula. Jadi sebab tu dia kata beramal di dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah. Orang panggil kasih sayang, rindu. Kalau orang sedekah, dia jadi sedekah dia. Tapi macam Ustaz kata tadi, fardu tu jangan tinggal. Dia tak jadi kalau fardu tinggal. Untuk pengetahuan semua, saya akuilah, saya memang semayang fardu ni kurang sikit. Tapi kalau bab-bab sedekah, saya memanglah, saya orang yang paling banyak. Kalau bab-bab tolong, tapi saya akui, bab-bab semayang 5 waktu fardu ni saya akui. Saya banyak memang tak jagalah. Dengar macam sedap je berterus terang. Rupanya lebih kurang martabat ayah pin namanya. Mana boleh. Kalau pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab dalam kitab Miftahul Khatabatul wal Wa'azu, kau mengaku macam tu, satu kali sap, pancung terus. Jangan main-main pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni bisa dah. Nabi sebut kalau lah ada Nabi selepas daripada aku, saya Sayyidina Umar Al-Khattab akan jadi Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab ni samsing lah, tapi samsing ikut syarak. Dia naik atas kuda, kaki dia sampai kat bawah. Naik atas kuda, kaki boleh sampai bawah. Bayangkan tubuh dia sasa lagu mana. Sebab tu tak ada orang boleh lawan dia. Kecuali yang boleh lawan dia, baginda Rasulullah SAW. Rasulullah rengkup dia, campak. Dalam satu hadis. Orang lain tak boleh beat. Tubuh badan besar. Dia lalu sebelah sini, bertempik lari habis setan iblis. Dia lalu belah sini pula, kelang kabut, terkentut-kentut lagi setan iblis. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita kalau lalu, bukan iblis lari, iblis lagi dekat lagi. Betul tak? Seronok, cantik datang. Kata iblis. Cuma Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia ada satu tanda pada bahagian bawah mata dia. Kita nak kata tanda lahir pun bukan. Kesan, impact. Macam orang lah, kalau dah buat orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata apa kita kata contoh tangan dia ke dah pernah patah, kalau suruh lurus pun macam dia tak boleh, ada impact dia, kesan dia. Macam mana pun orang kalau dah kaki masuk besi tu dia dah lain. Dia ada impact dia. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada impact dia ni, lain bawah. Kan lain macam ibu gelak tu masuk kaki besi tu. Macam biasa je tu tahu. Ustaz duk sebut dia random, dia tak ada kena-mengena siapa, jangan tengok masing-masing. Adik A tengok B, B tengok C, takut kantoi pula. Tak apa, tak ada masalah. Cuma ada satu line di bawah mata Sayyidina Umar Al-Khattab, macam kesan panjang ke bawah. Kesan. Bukan nak kata tanda lahir, bukan. Kesan. Maka ulama sebut apa kesan tu? Iaitulah paling banyak menangis sewaktu menjadi khalifah, sampai kesan tiap-tiap malam ni mengalir macam lorong lah kita kata. Nangis nitik air mata. Bimbang duit zakat ni apa hal banyak sangat ni. Orang tak layak dapat zakat.
renung-renung ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab. Binatang hak lalu dalam pemerintahan aku pun aku kena jaga. Nah, itu dalam sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab pergi beli makanan burung tu, pergi campak atas bukit tu. Nah, sampai kan apa? Marilah burung sung ambil makan. Rakyat tanya, apa hal pula lah Perdana Menteri aku ni? Contohlah, tapi tak panggil lah Perdana Menteri. Nah, ketua aku ni apa hal lah macam ni pula. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, besok binatang-binatang yang lalu, yang berterbangan, di mana pemerintahan aku terjaga, itu pun Allah Ta'ala akan persoalkan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tidak ada pemimpin yang makin dia jadi pemimpin, makin dia kaya. Itu bukan pemimpin. Tapi kalau pemimpin dia makin kurang, makin dhaif, benar itu pemimpin sebenar. Sebab tu baju Sayyidina Umar Al-Khattab tampung berapa? Cari berapa? Bocor berapa? Bocor 12. Baju dia. Kalau kita lah koyak tampung, orang panggil apa? Tampal, jahit, tu 12. Nah, sampaikan tak utamakan langsung hak dia. Utamakan dulu hak rakyat, utamakan dulu hak di bawah penjagaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bisalah Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Jadi dia kata, ini beramal di dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah berbanding melulu tanpa ilmu. Kita buat ibadat tu cantik dah. Nah, tapi jangan sampai tak datang. Kita teruskanlah. Kalau kata sedekah, kalau kata kita ni tadi infak, kita wakaf, teruskan. Tapi saya tak solat. Itu yang salah tu. Betulkan kat situ. Betulkan kat situ, repair. Sebab apa? Situ kepala ibu ni tak guna, tak ada manfaat. Sebab nombor akaun tak ada. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati solat. Mula-mula sekali adalah solat dulu. Nombor akaun 24434 tu kasih buka dulu. Mesti mau ada nombor akaun. Baru boleh transfer pahala sedekah, pahala wakaf, pahala tolong orang. Sebab itu kepala tiang di dalam hidup kita. Habis, kita tengok muka surat sebelah pula. Benarlah kata Ash-Shibli. Nama sebenar ialah Abu Bakar Dulaf bin Jahdam bin Al-Shibli. Tokoh Sufi ini dilahirkan pada tahun 247 Hijrah, 861 masih di perkampungan Shiblah. Merupakan seorang yang alim dan faqih dalam mazhab Maliki. Dilahirkan di kota Baghdad, Iraq, dan hidup selama 87 tahun. Masya Allah. Rezeki dia lah. Umur panjang tu dah. Beliau sempat bertemu dengan Al-Junaid. Beliau wafat pada 334 Hijrah, 946 masih di Baghdad. Tempat-tempat orang-orang soleh. Di kota Baghdad. Samalah macam Syekh Qadir Jailani. Ulama bagi segala ulama, wali Allah bagi segala wali Allah. Syekh Qadir Jailani, mak dia itu hebat. Dia pesan mana-mana pergi pun jangan menipu orang. Habis tu sekarang ni saya nak minta izin mak untuk saya belajar di hujung kota Baghdad sana. Boleh? Apa belanja ada? Miskin tak ada apa. Ni aku letakkan satu bentuk dirham untuk kau gunakan. Semua bercakap betul. Jangan bercakap tak betul. Cuma hati-hati di pertengahan jalan selalu ada penyamun. Berhati-hati di tengah perjalanan, kabilah-kabilah orang-orang yang nak rampas harta ada. Ikut satu puak perkampungan. Ikut. Nak pergi mengaji ni. Soroklah sikit. Orang-orang tahan dia. Tengok apa dia. Tengok kitab dia ada. Apa benda lagi kau ada? Apa benda lagi kau ada? Ni lah bukunya lah kitab ni. Teringat mak dia cakap, ni dirham ni nak beli makanan lah, belanja kita bekal lah. Kok sampai sana lapar ke? Ni nak pergi mengaji ni. Teringat mak kata, jangan duk bohong. Jangan. Azan. Bagi laluan azan dulu lah sekejap. Ingat nanti Ustaz sambung pada cerita Syekh Qadir Jailani. Ulama besar di kota Baghdad. Azan dulu insya-Allah. Ada tak azan? Azan memang ada orang azan tu, ada tak? Azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sikit tuan-tuan kuliah kita pada malam yang mulia ini. Jadi ulama besar lah, wali-wali Allah lah, Syekh Qadir Jailani, ulama bagi segala ulama, wali-wali Allah bagi segala wali Allah. Nah, awliya illah lah. Nah, sampai pada pertengahan jangan menipu. Nah, jadi teringat mak kata, nanti. Selain daripada kitab yang aku bawa ni, aku ada dirham. Terkejutlah penyambut tadi. Nah, aku dah nak balik, tiba-tiba kau nak serahkan. Diam sudahlah, itu yang lebih baik. Nah, macam orang lah datang nak rampas kita punya barang, tiba-tiba dia tak jumpa pada kita. Alhamdulillah lah. Apa kita pula, ni saya ada lah handphone saya, ni lah saya ada lah duit saya. Nah, penyambut tu pusing, terus rampas lah. Nah, anak balik tadi teringat, pelik daripada pelik budak ni. Nah, daripada mana budak ni? Aku dah nak balik, tiba-tiba dia mengaku pula ada harta. Engkau daripada mana? Nah, sekian. Kau nak menuju ke mana? Aku nak mengaji ke kota Baghdad, ujung sana belajar rebak-rebuk. Nah, maka untuk apa engkau bagi tahu ni tadi engkau ada harta? Nah, pesan kedua orang tu, aku apabila berada di mana-mana, berkata-katalah dengan perkataan benar. Nah, jadi adakah aku ambil ni salah? Cerita sambil berdakwah aulia ilah, mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terus perjalanan. Cerita tadi habis. Terus perjalanan, berhenti rehat sekejap. Orang lama-lama kan, orang dulu bukan macam kita lah, ada NR ke apa. Nah, cari sungai lah dulu, ataupun pokok-pokok rendang-rendang duduk sekejap, jumpa sungai. Manfaat besar lah. Nah, tengah-tengah duk basuh wuduk, ambil muka, mari sebiji apple. Nah, sebilangan sebut bukan apple.
Nah, ada kata buah yang jenis di sana. Nah, tak kisahlah. Pokok pangkal makanan lah. Nah, lalu. Nah, kerap makan satu kali. Gigitlah. Teringat sudah dah lah. Kan? Apa benda aku pergi buat ni? Ambil hak orang. Nah, ni aku ambil hak orang ni. Patut aku minta izin dulu. Nak makan. Dah lapar sangat. Letih. Jalan kaki. Nah, nampak rezeki serap ambil kerap. Dulu cerita banyak. Nah, dah letih dah. Oh, tak boleh jadi. Nah, menyusul lawan arus. Jumpa satu kebun. Memang rasanya ni lah tempat ni. Buah dia lebih kurang sama macam aku makan ni. Nah, bagi salam. Assalamualaikum. Mana tuan punya kebun? Syekh Qadir Jailani ni. Mana tuan punya kebun? Kenapa? Saya ni nak minta halal, nak minta izin. Nah, termakan pula satu gigitan. Saya lapar sangat, letih. Saya musafir nak menuju ke pusat pengajian. Nah, nak belajar ilmu agama Allah di ujung kota sana. Jadi saya nak minta alat lah. Kata tuan punya kebun, no way man. Nah, apa pasal kau ambil? Kenapa kau tak minta izin dulu? Kau dah makan baru kau nak datang minta halal. Aku takkan halalkan kau. Habis apa yang perlu saya buat tuan? Awak kerja di kebun saya selama 1 bulan tanpa gaji, baru saya halalkan. Nah, ni nak pergi belajar ni, tangguh dulu, bersusah payah nak cerita. Ujian tu macam-macam. Nah, nak buat benda baik, ujian. Lawan sikit. Nah, kerjalah Syekh Qadir Jailani. Kedebak-kedebak, habis bulan. Tuan kebun tak puas hati lagi. Tuan kebun dia panggil naik Syekh Rabbana nama dia. Nah, tahu naik Syekh Rabbana, naik lemak pula. Nah, orang dah kerja sebulan tak ada gaji. Kalau kita lah, sambung lagi sebulan tuan. Sambung, baru aku halalkan. Nah, kalau kita lah, buah apple tu kita sumbat lagi dalam mulut dia. Betul tak? Banyak cekadak pula. Baru makan satu gigit kau nak suruh aku kerja sampai apa, tak ada gaji, sebulan tak ada gaji. Macam dah tak mampu nak bayar. Contoh, bukan isu boleh bayar ke tak boleh bayar. Sekarang isu kenapa awak makan bawa awak minta izin. Saya tak nak duit awak. Nah, kenapa? Saya bukan isu saya nak bayar ke tak nak bayar. Kerjalah sebulan tanpa gaji. Nah, kerja habis dah. Sampai masa alhamdulillah. Nak pulang dah lah. Kata tuan punya kebun, tak boleh pulang selagi awak tak menikah dengan anak saya. Kita kalau dengar menikah, seronok tak orang lelaki? Seronok tak? Tuan-tuan, seronok tak? Tak seronok. Itu mati pucuk tak seronok tu. Dengar tak seronok lah bunyi kat sini. Nah, seronok lah bunyi boleh nikah seorang lagi. Kalau kita lah. Nah, boleh awak kena kahwin. Tak ada cerita banyak. Tapi masalahnya, awak kena kahwin dengan anak dara saya. Pertama dia pekak. Kedua dia buta. Ketiga dia tuli. Nah, tak boleh nak dengar lah. Buta, pekak. Nah, tak boleh nak cakap, bisu, tuli. Dan yang paling penting, kaki dia tu tadi tempang. Nah, tak buat macam mana. Dah tuan suruh menikah pun nak halalkan. Nah, dengar menikah tu seronok dah, rupa buta. Tuli. Nah, taubatlah home lah kalau kita. Tak usah kata buta tuli, sengau pun patah balik Ustaz. Nah, sengau. Batu sunnah Nabi. Nah, nak minang tuan tawakil dulu. Nak pergi rumah perempuan tu bukan kita pengantin lelaki tu, mak kita ke kakak kita pergi tengok dulu perempuan. Sunnah. Nah, betul ke berkenan dengan si Fulan adik saya ni? Nah, Haikal ni betul ke? Okey. Pakai purda, nak purda. Okey, alhamdulillah lah. Nah, nak angguk je perempuan. Malu kan? Comel lah malu. Nah, lepas tu betul ke kenal berapa lama? Angguk je. Nama siapa? Bila kata nama tu tak boleh nak angguk geling lah. Nama saya jam terus.
Nah, sengau je. Nanti dululah kak. Pergi cari lain dululah. Nah, sengau je. Mula-mula tengok, berkah, alhamdulillah. Nah, inilah ciri-ciri idaman. Okey lah. Sengau ni. Makan lagi. Nah, nama saya. Sudah dah. Nah, ini pak mertua kata kahwin dengan anak aku buta. Lepas tu pula pekak. Lepas tu pula bisu kaki dembang. Jam gitu. Nah, ringan-ringan cerita. Ringkah-ringkah kahwin juga. Nah, masuk malam tamu terkejut lah. Kata buta boleh nampak saja. Nah, kata pekak. Saya cakap dengar pula. Kata bisu. Malu pergi jumpa pak mertua. Nah, bah. Tak panggil makcik dah. Tak panggil tuan dah. Bah. Abah kata ni bagian ni. Kenapa pula ni? Betul anak aku buta, tak pernah tengok benda maksiat. Betul anak aku ni tadi pekak, tak pernah kita kata mendengar benda-benda lara. Betul anak aku ni tadi timpang, tak pernah berjalan kepada tempat maksiat. Itulah hebatnya wali Allah yang bernama Syekh Qadir Jailani. Okey, sambung sikit last. Benarlah kata Asyibli, "Law dhuktum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ah." Sekiranya kamu mula merasakan manisnya berhubung dengan Allah, manis, seronok, lazat, tenang, hasil kefahaman dan makrifahmu kepada Allah. Makrifah tulis sikit pengenalan. Tulis sikit makrifah, pengenalan. Kita tahu belaka-belaka. Allah Ta'ala jadi, Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Kata Sayyidina Ali, aku seronok dan bangga, gembira kalau apa yang aku nak Allah Ta'ala tunaikan. Tapi 10 kali ganda, berlipat kali ganda, kalau aku minta itu tak dapat. Kerana apa? Kerana itu lebih baik di sisi Allah berbanding di sisiku. Tu orang sampai makrifah kepada Allah. Nescaya kamu akan merasa pahit apabila berpisah dengannya. Macam kita bercinta lah. Nah, orang kata, orang tu kata apa? Kentut pun wangi mula-mula. Betul tak? Kan? Tapi bila dah lama, sedawa pun marah bini. Apa awak ni bau tempoyak ni? Nah, masak lomak kuat sangat ni. Nah, jadi macam itulah hubungan kita dengan Allah. Nah, bila orang dah rasa manis dia hidup ni, dia buat apa pun steady. Nah, berjaya pun steady, tak berjaya pun steady. Kita tengok dia ni, aku kalau kat tempat dia dah, anak digilis, anak mati. Subhanallah. Nah, anak semua mati COVID. Contoh. Payahlah. Nah, kita belajar dengar boleh, jadi tengok. Nah, tak payah cerita orang lain dah, cerita anak kita je. Nah, anak sakit. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang orang tua kata lebih baik saya sakit Ustaz daripada anak sakit. Nah, anak sakit langsung tak boleh nak buat apa. Subhanallah, inilah jalan yang didambakan oleh mereka yang tunduk kepada Allah. Nah, inilah dia jalan yang didambakan oleh mereka. Damba ni apa? Dia menanti-nanti, tertunggu-tunggu. Nah, orang yang mencari redha Allah, orang yang mencari, kita katakan apa dia? Nah, iaitulah manisnya, lazatnya beribadah. Dia tak peduli dah. Nah, beza dah tuan-tuan. Nah, kalau kita nak sampai tahap macam ni, tapi cubalah. Kan? Payah. Lagi semayang, lagi suka. Lagi solat, lagi manis. Hari ni tak kena duha. Hari ni tak bangun tahajud 2 rakaat. Hari ni tak baca Quran walaupun sepipi. Ralat. Hari ni tak sedekah mana-mana tempat. Rasa tak cukup lah. Payah nak dapat macam tu. Nah, tapi kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dah dapat, pegang cukup-cukup lah benda tu. Nah, hari ni pun berapa? Lewat dah 9.30 ni. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi kita jagalah duha kita pun jaga, tapi fardu kita tu mesti betul. Nah, suami yang buat air dulu, yang abang haus ni, nanti dulu duha. Salah dah tu. Nah, suami dulu. Lepas tu bang nak sembahyang duha sekejap ni bang. Pergilah. Nah, maknanya keutamaan. Nah, ini suami pun balik kadang-kadang duk baca Quran. Quran tu bagus, ada tempatnya. Nah, suami nak menyembang pun baca Quran. Betul tak? Macam saya kata dah dalam kuliah baca Quran. Ni dalam majlis ni duk baca Quran ujung sana. Baca Quran ni bagus ke tak? Bagus dah, tapi tak kena tempat. Adab tu kena ada. Baca Quran tu tak salah.
Nah, walah, ustaz dah cerita dah ustaz. Ustaz sampaikan ni, saya dah mengaji lebih alim lagi daripada ustaz dah. Dia bukan kira alim ke dah. Nah, dia kata, kan ada majlis ni. Kalau abang rasa abang tak nak sangat duduk dalam, abang pergi jauh-jauh sikit. Ustaz tak marah pun. Tapi ni dalam majlis, ada orang yang sedang mengaji, ada orang yang tak ada kitab, ada orang yang sedang dobel, ada orang yang sedang buat catatan. Maka kita hormat. Ini sama-sama kita. Dia Bismillahirrahmanirrahim, tabarakan. Kita dah mengaji ni. Nah, dah syarah ni. Tiba-tiba dia dah buat alim dia pula. Jangan gitu. Samalah juga ibaratnya. Nah, suami balik ke apa ke, contohlah. Nah, duk buat urusan dia. Nah, suami kata, yang masak sikit, yang lapar ni yang. Berhenti dulu dekat situ. Bukan kata tak boleh nak baca. Nah, abang tu cubalah semayang duha. Dia pula sekolah kat suami dia pula. Nah, abang kau saja makan. Tak apa, kita nak buat tegur tu, terus dia nak tegur. Bang, cuba-cubalah tambah-tambah duha 2 rakaat. Tak apa, tak ada masalah. Nah, tapi bila mana kita ni nampak suami kita balik ke, apa keperluannya? Nah, buka pintu ke, bang, ada nak minum ke? Kopi ke, teh ke, Milo ke, apa ke? Contoh. Apa tu sambunglah balik. Nah, mungkin kita nak baca kitab ke, nak zikir kita, tidak ada apa-apa masalah. Segala-galanya akan terhasil apabila hati telah ditazkiyahkan. Apa ditazkiyahkan? Dibentuk. Tazkiyah ni dibentuk. Nah, kita panggil hati kita ni telah ditrain. Orang panggil apa? Hati kita ni telah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah dipupuk. Nah, dengan mujahadah untuk mencapai makrifah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jadi bila mana hati kita dah sampai, orang tasawuf ni tak ada apa. Nah, tapi kita sendirilah, cubalah ke arah tu. Nah, macam Ustaz cerita tadi lah, kadang-kadang geram juga dengan Indon tu. Aku bagi 10,000, kau tak buat kerja aku. Geram juga kadang-kadang. Nah, nak terima tu payah. Payah, banyak juga. Nah, rasanya dia buat hasil kerja dia tu bernilai lebih kurang 3,000, 4,000 je. Nah, kita duduk panggil tukang-tukang lain. Geram juga kadang-kadang. Nah, tapi duk mikir-mikir, ada lah tu Allah Ta'ala letakkan tu. Ada, satu sudut lah. Nah, tapi macam Ustaz kata tadi lah, perancangan kena betul juga. Jiran-jiran datang, yang Ustaz pergi bagi dia semua buat apa? Kena ada juga benda tu. Nah, itu daripada sudut kita kata nasihat orang, kena ambil juga. Jadi sebab itulah apabila kita belajar ilmu tasawuf, kita cuba belajar, terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat manis, kita dapat lazat di dalam beribadah. Jadi Ustaz rasa cukup dulu situ. InsyaAllah nanti kita sambung pada muka surat 14. Habis dah. Sekiranya kamu mula merasakan manisnya berhubung dengan Allah. Ini dia dah sebut tadi dah. Lepas tu gambar pendidik dan tasawuf. Nanti insya-Allah sesi akan datang, kuliah yang seterusnya kita akan masuk pula pada muka surat 14 surah Yusuf, iaitulah pendidik dan tasawuf. Jadi insya-Allah ada rezeki, ada masa kita sambung lagi kuliah kita, perkitab kita di sesi akan datang. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki nanti kita ketemu pada slot-slot yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.